pada cerita tadi lah. Cerita tadi sebab cerita tak habis lagi. Okey, kita sambung cerita tadi. Sebab ada yang nak dengar. Assalamualaikum Meja. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat morning 6.51 . Saya terkejut tengok tingkap luar tiba-tiba dah terang. Tiba-tiba macam dah terang lah. Tengok CCTV dah terang dah. Alhamdulillah. Okey, kita mulakan balik lah. Okey, dengan apa yang saya nak sampaikan tadi. Semua sahabat semua. Okey, semua mana yang baru join live ni, dengar baik-baik. Sebab ingat, setiap apa yang kita buat dan niat kita untuk buat suatu perubahan, kita semua mampu ubah. Buat yang lebih baik untuk setiap hari, insyaAllah. Alright. Kopiah mana bang? Ada. Saya letak. Saya takut kotor, nanti susah nak solat. Okay. Okay, firstly, korang percaya tak? Okay, nak dijadikan cerita Okay, saya dulu, sebelum saya, aduh bang, tak nampak imam muda. Okay. Mula-mula saya dulu tinggalkan kerja saya. Saya mempunyai basic RM4,957. Okay, korang dengar saya sanggup tinggalkan basic besar saya semata-mata bisnes yang belum tentu boleh pergi. Sebab masa saya menjalankan perniagaan perabotan pakai tu, saya ni tak ada duit. Saya ni jenis bukan boleh simpan. Sebab MyV, rumah, semua bagi saya memang besar. Dan saya baru je kerja dekat situ dalam beberapa bulan. Okay, macam mana saya, apa punca saya berubah? Apa punca saya mula bisnes? Saya ni jenis otaknya suka buat keputusan secara terburu-buru. Senang kata gini. Dedikkan cerita. Saya drive pergi kerja macam biasa. Masa tu pukul 5.30 saya dah gerak pergi kerja. Tiba-tiba saya dengar satu ceramah. Satu ceramah tu apa dia cakap? Kalau untuk kita berubah, kita perlu berubah mulai saat ini. Saat ni dan time ni juga. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu esok-esok. Buat sekarang juga. Saya punyalah otak ni macam tak ada. Saya dengar ceramah tu. Saya drive MyV ni pergi kerja kan. MyV. Tiba-tiba saya sampai tempat kerja, saya terus naik office. Saya punya bongok ni, saya pergi naik office, saya terus minta cuti untuk esok. Dan saya cakap, bos, saya nak resign. Bosnya terkejut. You baru naik gaji. Masa tu saya baru naik gaji guys. Gaji saya 2,000 lebih. Saya letakkan jawatan tu macam gitu je. Saya letak jawatan gitu je. Lepas tu supervisor saya terkejut lah. Sebab manager saya terkejut. Sebab saya baru naik basic dari 2,000 lebih sampai 4,000 lebih. Sebab saya masa kerja tu, saya boleh bawa semua. Saya bawa Kobe lah dulu Saya boleh bawa hampir ke semua mesin dekat situ. Tak kisahlah, lori ke apa semua saya bawa. Tu ni kita key terus ke bisnes lah Saya tak ada duit. Saya notice sebulan. Dalam notice bulan tu, esoknya saya terus minta cuti. Saya kerja macam biasa, esok minta cuti. Saya tak ada kawan, saya tak tahu macam mana nak buat. First, apa yang saya buat? Saya call kakak seluang. Sebab tu kenapa saya jaga seluang sampai sekarang. Sebenarnya kakak dia, walaupun dia teman je saya buka SSM, tapi bagi saya orang yang berjasa untuk saya. Sebab saya tak tahu nak buat. Saya call Miza. Sebab kakak seluang tu kawan sekelas saya. Saya telefon dia. Miza, boleh tolong aku tak? Macam mana buka SSM? Oh senang je, kau gini bla bla bla. Miza teman aku tak tahu ni. Angam aku pun baru habis tadi ni. Itu tak silap saya lah. Dialognya lebih kurang lah. Dan dia temankan saya buka SSM. Kakak seluang ni bagusnya dia akan terangkan. Oh kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni, kau kena macam ni. Dan saya buka SSM dengan otak ni tak ada. Tiba-tiba saya terus pergi cari kedai. Saya masa tu cari kedai di Seri Menanti. Saya tengok ada kedai kosong. Sebulan 600. Saya macam sebulan 600. Rumah aku 200. Rumah aku 300 pun aku pening. Saya rasa macam tak yakin diri kan. Tapi saya cuma fikir apa nak jadi itu nombor 2. Korang tahu tak sebenarnya, ramai yang ingat bila bisnes nak besar ni kita kena ada planning yang besar. Saya cakap juga ini adalah kisah benang. Korang nak record ke apa, ambil. Mungkin saya tak sempat nak cerita lagi ke apa. Korang boleh ambil cerita ni, korang boleh setkan dalam mindset korang, melakukan perubahan, terus buat. Dia buat dulu dan tanggung benda tu lain kemudian. Sebab korang akan fikir cara nak selesaikan. Ni cerita kisah. Saya dah buat SSM dan saya dapat kedai dan saya call time tu juga owner kedai dan saya tengok kedai tu.
Bila saya tengok kedai tu, cek, okey, cerita pasal deposit sekian. Saya terus dengan otaknya tinggal kat rumah ni, okey, saya ambil kedai ni. Ambil, saya masa tu ada saya tak duit. Saya cuma letakkan dia 600. Okey bos, lagi beberapa minggu, sebab beberapa minggu lagi saya gaji, saya akan bagi full payment untuk deposit. Saya tak ada duit masa tu. Saya cuma bawa ada 800 saja saya. Saya bagi dia 600 untuk tanda saya jadi kat kedai tu. Okey. Lepas tu terkepik-kepik dengan seluang, kakak seluang. Tapi aku nak ambil barang mana Oi, kau tak ada planning ke? Dia tanya. Tak ada. Loh, time tu baru mengelibas nak survey. Korang tahu tak yang kisahnya, saya dah booking kedai, saya dah buat SSM. Lepas tu saya kerja, hari-hari saya hayal. Aku nak ambil barang mana? Aku nak ambil barang mana ni? Aku nak meniaga tapi aku tak tahu macam mana nak buat. Faham tak? Gonjol lah. Kalau orang gonjol lah. Dia buat keputusan dulu, fikir kemudian. Memang gonjol lah. Tapi saya sekejap ni saya main gonjol tu. Saya order banner. Dalam beberapa hari siap. Kedai belum buka lagi guys. Tapi saya dah pasang banner sana, pasang banner sini. Saya ada lagi gambar, nanti saya update. Perabot terpakai tempatan dan Singapura. Letak nombor saya masa tu. Saya ada gambar saya sedih lah. Saya cerita balik, saya sedih lah. Saya macam, ya Allah. Masa tu kan, masa saya buat tu, korang tahu tak, ni jujur cerita lah, tak ada sokongan dari mana-mana pihak lah. Semua tiaw saya. Saya buat macam dia orang, saya kata keputusan tak ada otak lah, orang panggil lah. Saya macam, saya panjat pokok pelam, saya pasang banner sorang-sorang tau. Saya pasang banner semua. Lepas tu saya tengok, saya dah pasang kat kedai tu, deposit belum bayar habis. Saya dah pasang banner saya dulu. Saya ada semua gambarnya. Lepas tu rezeki Allah punya, saya jumpa dengan seorang hamba Allah ni. Salah satu abang ipar saya pun ada meniaga perabot terpakai masa tu. Cuma saya minta supply dia lambat. So saya ada jumpa dengan lepas tu gini. Ayah saya ada, dia pun baru 2 minggu. Kita orang ni planning lah, tapi ni bukan business family tau. Ayah saya style, kau aku. Bisnes tak ada, tak campur punya. Tak ada tolong tak ada. Masa tu kita orang ni, ayah saya pun kira ada modal lah. Saya yang tak ada modal. Dia buka kedai kecil je yang saya buka. Saya ni kira kedai besar sikit tapi barang tak ada. Saya bincang-bincang macam mana. Saya tolong mula-mula yang saya dah deposit kedai semua. Saya tolong ayah saya secara percuma. Saya tolong dia hantar barang. Malam ni saya dah balik pukul 9 malam tau. Saya tolong dia hantar barang. Naik dia punya frontier. Pampung. Hantar barang. Lepas tu saya cuba kecek barang-barang yang dah reject ayah saya tu. Tak kisah bag. Saya beli dengan ayah saya secara borong tau. Bag. Yelah bag. Mana? Masa tu duit tak ada. Takkanlah boleh beli perabot terpakai walaupun perabot terpakai. Tak boleh. Masa tu memang beli barang-barang yang terpakai macam bag. Saya masukkan sikit, saya gantung kat kedai saya macam saya guna papan, saya buat kat dinding sendiri, letak paku, buat gantung-gantung. Lepas tu saya ambil keputusan, saya jual barang perabot rumah saya yang saya kumpul bertahun-tahun. Yelah, kita makan gaji, ingat senang ke nak beli kabinet? Semua saya beli second tau masa tu. Saya ingat lagi, bertahun saya kumpulkan duit untuk beli kabinet second. Saya beli peti ais second, semua benda serba second. Kerusi set second, tak cukup sifat, saya jual balik, saya repair, saya jual balik. Itulah bermula dan saya ada kenal seorang hamba Allah ni, dah arwah dah. Abang saya panggil Abang Kasbi. Saya trademark dia, kau boleh jual ni Jan. Itulah yang saya kenal dia. Saya buka, tak lama tu, selepas sebulan, tak sampai sebulan, saya dah dapat deposit tu. Saya deposit kedai itulah semua bla bla bla. Saya buka lah kedai saya. Saya bajet tak ada. Saya pungut lah mana-mana ada kedai terpakai. Saya beli benda yang receh tu lah. Barangan receh. Barang yang macam orang tak boleh jual, tapi saya repair, saya jual murah-murah. Saya ada gambar first. Buka lah kedai saya. Hari pertama buka, saya masih bekerja. Jual satu barang, iaitu kerusi set saya. Kerusi set kayu. Tahu tak kerusi set kayu lama? Saya jual 400 lebih. Dapat sale 400 lebih tu rasa macam aku buat sale. Dan alhamdulillah rezeki Allah. Saya ni otaknya ganda-ganda tau. Okay? Saya jual satu barang, saya tak pakai langsung duit tu. Malah saya ambil, tak silap saya lah, saya ambil 480 tu. Dekat Muar ada satu perabot terpakai. Saya datang sana, saya belikan dapat 2 set. Perabot saya dapat 2 set. Mana saya jual satu barang, dapat 2 barang. Walaupun untung tak banyak,
Tapi kita dah ada 2 item buat penuh-penuh kedai. Item tu terjual, item ni terjual, saya buang, saya ketepikan 300. Itu ambil perabot balik. Ini yang saya cerita. Sebab tu jangan cakap nak kena niaga, nak kena modal besar. Saya cakap saya modal 1,000 ringgit je. 7,000 tu costing tinggal 1,000. Saya tak ada duit langsung. Saya jual yang saya cakap sofa kayu tadi. Saya ambilkan sofa yang 3 seater, 2 1 seater kan. Janji nampak barang. Lepas tu tak, ni semua bukan perabot jati tau. Yang saya cerita, yang saya jual ni semua bukan perabot jati. Perabot receh, sofa-sofa. Lepas tu saya 300 ni saya belikan barang-barang burger. Kuali burger, saya modify sini barang, saya meniaga burger. Set saya apa? Barang untuk bisnes aku ni, aku takkan kacau profit dia. Aku kalau nak makan, aku jual burger. Aku gunakan keuntungan burger. Rezeki Allah benda ni nak kena kuat lah guys. Benda ni kena kuat. Bangsa yang jenis mak bapak ni tak ada duit, masih perabot jati. Okey, bang, banyak harga bang, ada 2,000 lebih, ada sampai banyak bang, banyak design kat sini bang. Abang boleh type Hafizan Enterprise, ambil nombor. Okey, nanti roger saya. Okey, saya sambung minta maaf sekejap Okey. Lepas tu saya buat macam biasa. Okey, lagi satu, saya masa tu tak duit kan. Saya pergi kedai perabot baru, saya ambil gambar. Bang, ni jual berapa? Okey, 500. Bang, tolak harga berniaga berapa? Nak ambil berapa set? Saya belum nak ambil lah. Kalau saya nak ambil berapa? Dia kurangkan 50 atau 100. Oh, saya dah fikir profit. Okey. Lepas tu saya pergi ke kedai-kedai terpakai. Saya ingat Pak Mustafa apa semua, saya ambil gambar. Nak ambil tak ada modal tak ada mat. So memang kita tak boleh ambil. Betul lah, kedai nak kena ada barang kan. Lepas tu saya ambil gambar. Saya pak. Tanya berapa harga, berapa. Kita dah tahu profit berapa. So saya buka je kedai, customer datang, saya tunjukkan barang. Itu namanya apa? Dropship. Betul tak? Saya cakap sebab tu, kalau korang nak bermula, saya sendiri jadi dropship. Cuma dropship bukan produk. Zaman-zaman saya tu produk-produk susah. Ya ada Keling, tak banyak lah. Produk tak banyak zaman saya tu 2016. Saya ambilkan, nanti saya gini. Okay, kalau customer nak enak gambar, saya cakap lah condition macam mana. Saya jujur lah dengan customer. Dia jatuh, contoh barang ni saya ambil 500, saya jual 600, saya tu ambil 100 profit. Saya jatuhkan duit 500 lah. So saya tanpa modal, saya bawa duit dia 500 tu. Saya pergi kedai tu, kak saya ambil ni sofa ni saya bayar. Lepas tu ambil sofa tu, saya pergi hantar, dapat profit 100. Ya betul, kalau orang niaga perabot, mana ada nak ambil profit 100 kan. Tapi saya layan guys, sebab saya tahu saya punya set walau RM1, itu adalah keuntungan. Jangan berkira-kira. Dan korang nak tahu tak, kisah banyak lah yang sedih sebenarnya, saya ringkaskan sahaja. Dan macam tu lah perabot baru. Saya ingat balik, okay, macam mana nak main perabot baru. Saya tak ada modal. Saya tunjuk customer, saya jual murah sikit harga market. Customer ambil, saya jual. Lepas tu kumpul duit dropship tu, saya ambilkan satu set yang untuk letak kat kedai sebagai display. Saya rasa bangga gila. Hui, dah ada display barang baru. Ada satu jenis sofa L, comel je. Saya cakap, uish, bangganya aku. So customer boleh tengok dan saya tinggal order je. Nampak tak otak? Kita tak ada modal, tapi kita ada otak. So daripada saya kan yelah, untuk display tu modal betul lah. Kalau orang duduk rosak apa semua kan. Benda tu kena berani, kena modal lah. So macam mana saya kumpulkan modal, itulah saya cakap. Saya jual. Okay, kalau saya jual perabot terpakai punya barang, saya belikan perabot terpakai. Saya jual perabot baru tu. Senang kata contoh, kalau saya ada profit 100 atau 100,5, saya kumpul, mana dah jual berapa item secara online. Masa tu, ni cerita tentang bulan pertama tau. Cerita bulan pertama ni cerita bulan pertama. Ni bukan sembang tau. Rezeki Allah dengar. Makna saya dah jual 8 ke 9 set. Bayangkan secara online. Saya cakap jujur, masa tu saya banyak post dekat Jatimua, grup Jatimua. Jatimua, grup anak Jatimua. Itu yang banyak buat saya profit kat situ. Dah saya kena block lama-lama. Sebablah hari tak boleh post, saya post kan. Okay, lepas tu saya jual-jual, saya dapat je showroom tu, display satu, saya macam wow. So kalau benda tu ada kat situ, dengan saya boleh marketing pun saya tak belajar mana-mana. Saya cuba berbedal je. Lepas tu dia ada design lain, saya dapat ambil design lain pula dengan keuntungan yang itu. Saya tak jual display tu, saya letak aja. Tapi saya dengan keuntungan ambil kan. Sebab bestnya masa tu saya tak ada transport guys. Tapi kita punya deal dengan kedai perabot tu, bila ada jual, you hantar. Saya ambil untung sikit je. Okay, dia kata okay. Saya membantulah, banyakkan sale dia. Bab. Tu saya nampak tak?
Mula-mula kita penat, iaitu kita kena pergi, kena ambil gambar kat suatu tempat. Lepas tu kita kena buat marketing. Barang tak ada, nak jual susah tau. So kita kena tunjuk customer lah. Buat video, pergi kedai dia, buat video. Kedai dia jauh, masa tu dekat Peraja. Buat video bla 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 semua. Lepas tu ada rezeki kita buat display. Kita buat display buat display. Dengan satu display ni saya buat profit lagi, saya ambil lagi satu jenis. Lepas tu jenis L-shape lain lah. Lepas tu lagi senang jual lah sebab barang dah ada. Orang tengok, cantik dek, cantik dek. Dia jual-jual, saya ambil pula 3, 2, 1. Lepas tu barulah saya, kalau perabot terpakai, saya rajin. Okay, malam je ataupun pagi-pagi yang tengah hari saya rehat sekejap, saya cabut, saya pergi mana-mana lah, Muar, Abang Jebat ke mana, sekian-sekian saya akan cari barang terpakai. Saya akan cari contoh, saya bajet tak banyak. Masa tu baru mulakan, firstly adalah gandakan barang dekat kedai korang. So masa tu saya tak ada fikir tentang nak pakai duit untung pun. Yang paling penting, target saya sebulan kedai aku memang awesome penuh. Kedai aku dalam masa sebulan penuh. Saya punya set macam tu. So saya cakap dengan korang, gunakan sistem 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Daripada kita tak ada modal untuk ambil barang display tu yang perabot baru tu, sampailah kita boleh ada modal untuk ambil dengan keuntungan yang tanpa kita modal dulu. Faham? Jadi dropship, sebab tu dropship adalah first korang nak belajar buat bisnes. Faham? Okay, macam saya cakap, lagi satu, saya dah tinggal display, saya tinggal layan, saya tinggal Roger je bagi alamat. Okay, dia dah back in kat saya back in dekat sana. Nampak? So benda tu, perabot baru tu saya tak payah hantar sebab saya tak ada lori, saya tak ada transport. Saya cuma modal otak sahaja. So jual kan. Terjual, tu dah cerita lain. Okay, kenapa saya masih tak ada ambil untung? Sebab saya nak penuhkan kedai. Saya lepas tu pukul 6 sambil jaga kedai, saya buat barang burger. Pukul 6.30 saya dah pacak. Maghrib saya sampai ada customer tetap. Saya dapat profit paling kecil RM25 untuk burger. Dah tolak semua Lepas tu saya maintain RM60 hingga RM40 jual burger je. Kedai buka, kedai belakang, depan burger. So orang beli burger, orang boleh tengok. Tapi saya cakap jujur, memang berlari-lari lah guys. Ke belakang, ke depan, ada customer buat burger. Memang penat jujur saya cakap. Tapi saya tahu burger punya keuntungan, aku pakai buat makan. Rokok ke apa segala lah. Untuk bayar kereta semua burger. So untuk perabot saya tak nak kacau profit sebab saya ada target. Nak dikatakan rezeki Allah, ni cerita benar. Dalam bulan tu saya baru belajar berniaga. Sebulan saya dapat profit bersih RM24,000. Ini bukan cerita tipu. Okay, kerana apa? Saya sangat-sangat konsisten. Saya sangat-sangat konsisten, tak kacau duit bisnes. Saya gandakan duit bisnes. Dan saya cari alternatif lain untuk duit makan. Itu saya dulu. Dan rezeki Allah punya, korang bayangkan gelojo tak bos Ijan. Baru bulan kedua, bos Ijan korang ni buka cawangan lagi satu dekat Pek Sulong. Lepas tu saya buka dekat Muar. Dan saya buka pula kat Pek Sulong. Bulan kedua, buka cawangan kedua. Tapi macam biasa lah guys, otak udang. Lepas tu acah-acah nak bisnes cepat, sebab profit banyak, dah terpaksa tutup Muar. Sebab apa? Tak ada staff. Saya masa tu bekerja seorang guys. Tak ada staff. Saya lah bos, saya lah kuli, saya hantar barang, saya repair, saya customer, saya marketing online. Semua saya buat seorang. Sebab bagi saya belum mampu untuk bayar gaji. Saya cuma pakai budak part time saja guys. Lepas tu saya sibuk nak buka cawangan. Lepas tu mula ada orang nak jaga. Tiba-tiba orang tu tak nak jaga pula. Yalah saya faham masa tu saya baru bisnes kan. Dia company belum trusted. Gaji pun belum berlagi besar. Saya ambil keputusan, saya tutup di Muar. So Muar tu saya buka 3 bulan. Tapi saya tahu masa tu saya dah buat profit dekat Muar sahaja dalam 60 lebih ribu, 70 lebih ribu. Lepas tu saya boleh buka lagi satu cawangan, penuhkan barang. Dan korang tahu tak, saya dapat pindahkan barang kedai Muar sebab saya kira nak pindah cepat. Satu malam sahaja naik lori setengah tan. Saya dengan abang saya minta tolong abang saya, punggah barang, turunkan kat Pek Sulong. Dan tahu tak, kedai Pek Sulong yang dekat traffic light tu, SMKDS tu, hari pertama kita orang belum tidur, kita orang tengah setting. Ingat lagi, sale RM530, meja kaca, cikgu sekolah SMKDS yang ambil. Saya ingat lagi, sale pertama dekat Pek Sulong macam wow. Hari kedua ada sale lagi, hari ketiga
So cakap macam Pak Sulong ni power betul lah, tak sama Muar. Muar nak kena buat marketing kuat-kuat. Saya buka betul-betul kat traffic light tau kedai tu. Saya cakap, memang awesome, memang awesome. Kat situlah bermulanya sahabat semua. Sebab tu ceritanya tentang bukan hebatnya saya. Ceritanya tentang untuk buat suatu bisnes bukan tentang modal besar. Sebenarnya tentang effort korang untuk gandakan duit korang. Saya bulan ketiga, di mana selepas saya buka DP Sulong beberapa hari, mak saya sampai tak percaya saya boleh beli lori cash money. Betul, saya tahu kalau saya sebutkan lori mesti korang gelak. Saya beli Daihatsu, awak panggil apa yang setengah tan tu, RM7,000 guys. Korang tahu tak betapa bangganya saya sampai saya selfie dengan lori saya. Saya duduk atas lori, saya suruh staff tu, ada staff spare budak sekolah yang kerja dengan saya, ambil gambar saya. Lepas tu pagar warna kuning, saya ada lagi gambar dia. Korang faham tak perasaan masa tu? Saya dulu kerja buat lori. Saya sangat-sangat teringin ada lori sendiri. Saya sangat teringin macam, ya Allah kalau aku ada lori sendiri. Dan walaupun RM7,000 je lori tu, masa tu saya cakap, saya tak tahu nak cakap dengan korang, happynya bila kita dapat sesuatu. Alhamdulillah, kita dapat sesuatu yang kita teringin. Walaupun lori tu setengah tan second hand buruk. Faham tak? Rasa macam, sebab tu lori tu sampai sekarang wujud. Dan okey, kita teruskan cerita Dan kenaikan saya adalah, kedai saya sebenarnya yang saya cakap kat Sulong tu, kedai top up. Korang bayangkan, kedai top up besar mana? Kecil kan? Tapi macam mana saya boleh ada profit? Bulan kelima saya beli lori 3 tan setengah dengan harga RM24,000. So duit profit kumpul, kedai penuh, tapi saya boleh belikan lori lagi. Bulan kelima saya ada 2 biji lori. Saya bisnes, sebab tu saya cakap, ramai orang ingat bila Jaki besarnya ni bisnes family. Tak guys, saya sendiri. Okay, Alhamdulillah, Allah tolong saya, Alhamdulillah. Dah adalah doa-doa sahabat dan keluarga saya. Okay, bulan kelima ada lori sendiri. Walaupun lori buruk, walaupun lori tu saya ada lagi, saya cat baru warna hitam lori tu. Dan total sekarang Hafizah Enterprise ada 6 biji lori. Paling besar tu yang macam korang tahu yang turbo tu. Lepas tu kita ada 3 tan setengah, ada 2. Nampak tak daripada lori setengah tan? Korang tahu tak lori setengah tan tu memang sangat-sangat awesome buruk dia. Tapi tak lekang Seremban, KL, JB saya hantar barang. Memang saya hantar barang sampai sana-sana sahabat semua. Saya hantar buruk. Okey, cerita yang tadi kita balikkan kepada Kak Muar. Masa sebelum saya ada lori, ni saya tadi terlepas tak cerita kan. Saya hantar barang naik Myvi biru guys. Saya naik Myvi biru. Saya letak macam ni, alaskan tilam kat bumbung tu, saya letak almari. Percaya atau tidak? Korang percaya tak? Percaya tak benda tu? Saya rasa saya ada gambarnya. Saya korek balik WeChat saya rasa saya ada gambarnya. Saya letak kat atas. Orang-orang Muar masa tu cakap apa? Dek, serius lah dek. Kau hantar almari letak atas Myvi. Sebab je lah guys, sebab tu saya cakap, ramai orang ingat kalau nak bisnes mesti proper, iaitu ada company, ada ada office, ada tu. Sebenarnya tak guys. Korang effort korang. Saya hantar barang terpaksa sebab saya tak mampu nak sewa lori lah. Untung perabot terpakai sikit lah masa tu kan. So saya gunakan apa yang ada. Gunakan apa yang ada. Dan nasihat saya kepada siapa-siapa yang nak buka bisnes, ada duit lebih, korang gandakan pada item barang jualan korang tau. Jangan korang buat office. Korang percaya atau tidak, selama dekat 7 tahun, baru sekarang Hafizah Enterprise ada office sendiri yang memang tak campur perabot ke apa. Ada blok sendiri untuk office. Office ni sebenarnya last. Saya dari dulu campur. Office yang kedai lama buruk lah. Lepas tu kat perabot ni saya campur showroom office. Saya senggat je. Sebab saya kata, tak apa. Walaupun masa tu saya dah make profit ratus ribu, juta-juta, saya masih tak buat office sendiri. Saya campur je. Sekarang ni lah baru yang ni, kalau kau tengok lot dia hanya office saja. Nampak, office tu sebenarnya benda kedian. Sebab untuk buat kerja marketing semua tu kedian. Okey, kita sambung balik Ada manis, ada pahit. Sebenarnya ada manis, ada pahit. Tapi saya cukup bersyukur dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya meletakkan nyawa saya, sujud saya, semua kepada Allah. Sebab Allah banyak sangat tolong kita guys. Sebab hargailah, sembahlah. Saya cakap Joe, ini bukan cerita saya baik, bukan. Inilah, dengar key dia. Saya masa saya bisnes tu, sebenarnya tak boleh
cerita semualah sebab ada aib family, ada cuma ada banyak lah benda yang sakit sebenarnya dalam bisnes sebelum saya nak jumpa yang macam ni guys. Tapi cuma nasihat saya sahabat semua, selagi korang tak ada profit, contohlah kalau korang nak bisnes, sebenarnya tak kisah bisnes apa pun, sampai kalau lah korang tak ada profit tau, bersih kau tak kacau, 1 juta pertama korang jangan beli kereta, korang jangan berbelanja, korang jangan macam-macam lah senang kata. Kalau boleh korang gandakan guna duit korang gandakan duit korang. Jangan loan. Kalau nak loan, it's okay, tak ada masalah. Tapi kalau korang nak jadi macam saya rasa perniagaan saya sangat bahagia. Nak mulakan guna modal sendiri memang sakit. Betul, saya cakap memang sakit. Tapi manis dia adalah korang tak perlu pun fikir tentang nak bayar bulan-bulan untung ke apa semua. Pernah nampak bengkel kereta baru buka dah ada office siap HR? Ya betul. Saya masih staff saya, sebab tu staff saya dulu multitasking. Saya cakap jujur, minta maaf, kita belum boleh proper company untuk ada office sendiri, ada HR, ada kerani kira. Kita orang yang kerani boleh jadi seller, kita orang cari multitasking. Sekarang ni dah mula start production. Tu dah mula start lah. Company dah makin proper. Sebab saya selalu nasihat dengan staff saya, kena anggap yang kita ni masih rendah. Walaupun kita boleh buat profit, kalau bulan-bulan biasa ratus ribu profit kan, tapi jangan pernah anggap kita ni company besar. Anggaplah kita kecil, kita kena baik dengan semua orang. Dengan wang, saya cakap Seluang Angel, dia shoot. Diorang ni di antara gaji yang umur dia tak masuk akal dengan gaji dia. Dia besar, gaji dia orang besar, sampai 6, 7, 8 ribu sebulan kalau si Seluang tu kan. Wang, jangan pernah rasa kau tu gaji besar. Kau kena rasa kau tu tak ada duit. So kau akan kerja kuat. Jangan pernah cukup wang selagi tak ada 50 ribu sebulan dah masuk dalam akaun kau. Jangan pernah berhenti wang. Cakap, jangan pernah berhenti. Kau belum senang. Kau kerja kuat lagi wang. Kerja kuat lagi. Saya cakap selalu dengan Seluang. Jangan pernah rasa diri kaya. Saya sendiri pun, saya tak pernah rasa diri saya kaya. Sebab kita cerita tentang selamat pagi. Macam mana nak maintainkan. Ni yang paling benda topik yang paling best lah korang dalam bisnes, saya bukan sipu bisnes dan saya bukan bisnes padu. Ni cuma tips saya lah yang saya buat. Sebab ramai yang tanya saya, Boy Jan, berapa loan untuk buat perabot jati? So sebenarnya saya cerita balik tadi, saya berbalik kepada perabot terpakai. Mula-mula saya memang main perabot terpakai yang biasa. Korang tahu lah, board, sofa kan. Tiba-tiba kena cerita Ni cerita, dengar baik-baik. Saya teringin main kayu, tapi modal kayu besar. Nak main second Singapore ni, bagi saya satu katil kayu tu modal 3-4-500. Besar bagi saya dulu. Berani mati lah lah, saya ambil lah juga. Saya mula-mula ambil kat ringgit dulu. Saya ambil kat ringgit. Korang tahu tak dugaan saya? Saya first main katil kayu bujang apa semua tu, saya habiskan dalam 4,000. 4,000 bagi saya masa tu besar lagi. Beli 4,000. Dugaan saya 3 bulan tak ada satu katil kayu pun jalan. Saya nak cerita tentang kenapa jangan putus asa dalam hidup. Ini dengar baik-baik. Terima kasih yang sharekan live dengar baik-baik. 3 bulan. Contoh, saya modal tu dalam 4,000-an. Saya sampai dah bulan ke-3 tu, saya cakap, takkan modal kita stuck kat sini kan. Pening ni. Masa tu saya ada staff seorang. Lalas, saya jual clear stock, kira jual satu-satu total 1,000 lebih je gengs. Masa tu saya modal 4,000, saya jual sampai 1,000 lebih. Saya cakap dengan pekerja saya kita tak boleh jual kayu lah. Kita tak boleh jual kayu. Sebab apa? Tengok tak laku-laku mat. Tapi saya ni degil. Selang 2 bulan, aku rasa macam nak main kayu balik lah. Tapi bos, kan tak jalan. Tapi entahlah, gatal lah, rasa nak main jugalah. Saya buat kali kedua. Ada jalan 2-3 set, out balik. Dan benda yang sama, saya jual balik murah-murah. Tapi masa tu kena balik modal untuk sikit lah. Alhamdulillah. Nampak step kedua tu, nampak ada mula-mula tak laku langsung, lepas tu ada laku dalam 3-4 set. Nampak? Allah bagi jalan kita supaya kita usaha, tawakal, doa dan jangan putus asa. Ingat main kayu. Sebab masa tu saya bukan main kayu, saya main perabot biasa kan. Korang tahu lah perabot biasa kan. Lepas tu kira fail lah. Benda tak ada untung lagi kan. Macam bengang lah. Tak nak main. Saya main lagi.
Lepas tu nak dijadikan cerita, um,